Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 29 insyaallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita berada di alam yang ketiga ini. Alam yang ketiga, alam dunia inilah. Sudah mari lepas dah dua alam dah. Alam roh, yang pertama kali Allah cipta ruh kita sudah ada. Kemudian alam yang kedua, alam rahim. Kita berkembang di dalam rahim ibu. Selepas itu kita mari ke dunia, berada di alam dunia, alam yang ketiga. Selepas alam yang ketiga ini kita pergi pula kepada alam yang keempat, iaitu alam barzakh ataupun alam kubur. Dia kena tahan juga di situ, kena remen, dia kena tahan. Selepas itu pergi pula kepada alam yang akhir, alam yang kelima, iaitu alam akhirat akhir. Maka tidak ada alam dah selepas itu, kesudahan di situlah. Maka pada malam ini mudah-mudahan kita ringkaskan lagi pada ayat 29 dalam surah Al-Baqarah. Kita dah tengok Allah cipta semuanya. Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah itu Allah. Allah itu Tuhan agama, Tuhan dunia, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan akhirat, Tuhan neraka, Tuhan syurga. Allah, siapa Allah? Raja. Raja, Allah itu raja. Raja dunia ni raja juga, tapi raja tak sungguh. Bukan raja yang sebenar. Raja Thailand, Raja Brunei, Raja Arab Saudi, Raja England, Raja mana-mana raja. Raja juga, tapi bukan raja yang sebenar. Raja gambaran saja. Allah lah raja yang sebenarnya raja. Kita berdalil dalam surah Taha, surah yang ke-20, ayat 114. Ayat 114 kata Allah lah raja yang sebenar, bukan raja dunia ni.
Raja dunia raja juga pun raja tak sebenar. Raja Allah itulah raja sebenar. Surah Taha, surah yang ke-20 ayat 114, kita berdalil ayat 114 surah Taha, surah yang ke-20. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Fata'ala Allah, maknanya maha tinggi Allah, maha tinggi Allah. Itu kita baca Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Dan Quran kata Fata'ala Allah. Ji, masih belum jumpa ini. Bawa sini, bawa Quran. Surah Taha ya, surah yang ke-20. Okey. Ada 114. Ni sini. Ayat 114 ya. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Siapa belum jumpa lagi surah Taha ayat 114, masih saya nak tunjuk. Dia kena belajar tu dia berhenti. Kalau tak belajar, tak berhenti, kita nak balik selai-selai sampai subuh esok tak jumpa. Fata'ala Allah, maha tinggi Allah Ta'ala. Itu kita kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, kita kenal nama tu. Nama kata Allah Ta'ala tu maknanya semenjak tadika kita kenal gitu. Kenal gitu. Maha tinggi Allah Ta'ala. Itu siapa dia Allah Ta'ala itu? Al-Malikul Haq. Dia adalah raja yang sebenar. Raja yang sebenar, Al-Malikul Haq. Apabila kita tahu kata Allah telah raja yang sebenar, maknanya raja dunia ni raja tak sebenar. Raja apa raja dunia ni? Raja gambaran saja, gambaran. Suri, bahasa Arab panggil suri, raja gambaran. Allah raja yang sebenar-benar raja dunia ni raja tak sungguh, tak sebenar. Raja juga tapi raja gambaran. Bagaimana gambaran? Seperti kita gambar tengok bagaimana kuasanya Allah. Raja dunia pula kuasa juga. Raja Thailand, kalau mahkamah hukum rakyat dia berjaga semua hidup, dia suruh lepas-lepas. Itu kuasa raja. Raja dunia itu bukan raja sebenar, raja gambaran. Kalau mahkamah hukum rakyat dia kena datang, dia boleh maaf lepas kat dia. Itu raja dunia. Raja yang sebenar ke Allah, dia kuasa semua. Dia kuasa semua. Dia kuasa semua. Kita buat salah banyak dah, kita minta maaf. Kita buat salah, dia nak makan rezeki dia, lawan dia nak makan rezeki dia, beri darah kepada dia, maka kita minta maaf. Dia maaf. Dia maaf tu raja sebenar-benar raja. Itu sebab itu dia tegur Nabi Muhammad SAW. Ayat wala tastajal. Tengok Quran ni. Wala tastajal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu.
Allah tegur dia, jangan tergesa-gesa membaca Quran sebelum selesai wahyu yang Jibril turun mari dia baca, dia mengajarmu tu. Jangan tergesa-gesa baca Quran, dengar baik-baik, fokus, beri concentration, beri tumpuan, dengar tu guru mengajar. Sebab apa Allah kata gitu? Sebab Nabi nak baca, nak ikut Jibril. Jibril pun mai satu ayat mengajar dia baca ikut Jibril. Allah tak nak gitu. Allah suruh beri fokus, beri tumpuan, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Jibril dia mengajar, Jibril dia baca tu. Itu maksudnya. Sudah jadi contoh kepada kita juga. Sebab itu kalau kita tak dengar cikgu duk mengajar, cikgu duk mengajar dalam kelas kita duk main misalnya, dia tak beri tumpuan, kita tak dapat ilmu. Tak dapat ilmu. Sebab itu Allah tegur Nabi, wala tastajal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Tastajal, ta'jal, wala ta'jal bil Quran. Okey, ayat itu ada ayat. Wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu. Ta'jal itu maknanya kita bersegera. Ajalah, Allah kata al-ajalah minas syaitan. Tergesa-gesa itu perangai syaitan. Itu perangai syaitan. Sebab itu Allah kata wala ta'jal bil Quran, Allah tegur Nabi, jangan tergesa-gesa. Supaya kita kata bawa kereta laju tu tergesa-gesa. Ada kawan kita duk kerja di alam maritim. Dia kerja di alam maritim di Seri Petaling. Minggu lepas dia kena terlambat dah. Dia duduk jauh dekat apa ni, nak mari berjabat, nak pergi sampai pukul 9. Tergesa-gesa, mutusan dia duduk jauh. Tempat dia duduk di bawah bukit kecil Haidan sana, apa nak. Dia nak pergi kerja Seri Petaling. Saya tahu sebab saya mengajar situ 2 kali sebulan. Dia mengajar di alam maritim, pegawai dia semua. Jadi aksiden meninggal dia. Tergesa-gesa. Kereta taksi tu dia nak belok ke sini, padahal di lagang situ tak boleh U-turn. Jadi kereta taksi buat U-turn kat situ. Dia mahu ngelaju, pum, meninggal ni orang Penang. Okay. Sebab jangan tergesa-gesa. Kita buat apa-apa pun jangan tergesa-gesa. Kalau kita nak belajar pun belajar, beri fokus. Kalau tidak kita tak dapat ilmu. Sejam kita duduk dalam majlis ilmu ni, fokus kitanya, concentration kitanya pada ilmu, baru dia dapat. Allah kata jangan kamu tergesa-gesa membaca Quran sebelum wahyu tu dibaca pada kamu sepenuh. Udah Jibril mari dia mengajar baca. Lalu tu Allah kata, Fakul katalah Rabbi zidni ilma. Minta dengan Allah supaya tambahkan ilmu. Sentiasa tu kita kena ada doa tu. Doa tu ambillah mahal. Doa tu mahal. Doa yang Jibril duk ajar Nabi ini suruh kata wa Rabbi zidni ilma. Minta tambah ilmu. Sebab ilmu ni sangat penting. Tidak ada yang lebih penting daripada ilmu. Ilmu lah. Okay. Sebab tu Nabi Allah pilih dia tu bukan atas dasar dia kaya,
ataupun belajar tinggi, ilmu tinggi, tak. Tetapi Allah pilih dia itu atas dasar akhlak mulia. Selepas dipilih atas dasar akhlak, baru Jibril mengajar ilmu. Maknanya dua-dua ni sentiasa. Mula pertamanya akhlak, yang kedua ilmu. Dua inilah yang paling mahal sekali. Kalau kita kata ilmu tinggi, sudah dapat PhD dah, tetapi akhlak rusak, maka tak guna. Tapi kalau kata akhlak tinggi, duduk dalam keadaan jahil pula, ilmu tak ada, juga tak guna. Jadi kedua-dua itu senantiasa dibina masyarakat, dibina manusia ini atas dasar akhlak dan ilmu. Itu Islam. Ambillah tu Islam tu. Pergi mana pun, baik, kita kena bina masyarakat atas dasar akhlak yang mulia dan ilmu yang tinggi. Minta Allah, Rabbi zidni ilma, minta tambah senantiasa. Baik, itulah Allah. Maka ayat 29 surah Al-Baqarah malam ni, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah, dialah Allah, Tuhan agama, Tuhan dunia, Tuhan segala-galanya. Dialah yang menjadi segala yang ada di bumi. Pokok-pokok, bukit, buka, laut, apa semua, bulan, bintang, apa semuanya itu, dialah yang menjadi segala apa yang di bumi untuk kamu, untuk kita guna, untuk kita fikir. Balak-balak tu nak buat apa? Kayu ni apa faedah ni? Dia menjadikan pada kita segala apa yang di bumi ini untuk kamu. Semua dia jadi, sebelum dia jadi manusia, manusia ni Allah cipta last ciptaan Allah manusia. Dia cipta langit, bumi, dia cipta binatang-binatang, dinosaurus, pokok-pokok, apa semua dia cipta. Last dia kata nak cipta manusia, Adam. Okay. Ini dia cerita ayat ini. Dialah yang menjadikan segala apa yang di bumi untuk kita. Untuk kita. Mungkin orang yang paling pandai sekali ubat-ubatan tu kayu-kayu, pokok-pokok kayu, daun-daun kayu, akar-akar kayu. Nabi Idris, orang yang mula discover ubat-ubatan ni, Nabi Idris. Akar kayu, daun-daun kayu, apa saja untuk kita lah. Kalau semuanya kita perlu kaji ilmu tu, perlu kaji ini guna apa di sini. Gitu. Semuanya itu ilmu. Baik. Selepas itu, summa stawa ila sama, kemudian dia nak pergi naik ke langit. Summa stawa ila sama, dia cipta semua, dia pergi ke langit. Langit itu mana atas. Kita panggil itu langit. Ini pun langit. Ada panggil langit di sana. Dalam dulu kita gitu itu langit. Namanya atas. Dia pergi ke atas sana ke langit. Fasawwahunna sab'a sama, lalu dia jadikan pula 7 langit, 7 lapisan. Langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, yang ketujuh, semua tu. Jarak di antara langit ke langit 500 tahun perjalanan.
Tebalnya langit itu pula 500 tahun perjalanan. Ya salam, Masya Allah. Kita tak discover lagi. Kita belum discover lagi. Nabi pun dah Isra Mi'raj, menemusi langit yang 7. Ada tuan, ada pintu, ada penjaga. Kalau naik, dia cipta 7 lapis langit. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Apa yang ada di langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, semuanya itu dia mengetahui segala sesuatu. Semua apa yang ada. Itu yang baik. Kemudian kita buat rujukan lagi. Kita buat rujukan lagi dalam surah Fussilat. Surah Fussilat, surah yang ke-41, ayat 9, 10, 11, 12. Okey, surah Fussilat. Langit ada 7 lapis. Satelit itu langit berapa? Ya? Satelit langit berapa? Saya tak tahu. Kena tanya saintis lah pula. Satelit langit berapa? Dia atas langit rakon, barangkali tak sampai lagi. Sebab kalau naik ke bulan tu pun bukan langit tu. Bulan planet yang paling dekat. Yang paling dekat dengan bumi, bulan, planet. Satelit tu kita tak tahu dah ada lagi berapa. Sebenarnya belum sampai. Belum sampai ke langit. Sebab di istilah langit ni atas. Atas tu semua langit. Jarak di antara bumi ke sana 500 tahun perjalanan. Berbilion kilometer. Bilion, bukan milion, bilion kilometer. Tebalnya langit itu pula 500 tahun perjalanan. Demikianlah, kita belum sampai lagi. Kita nak kaji itu, insyaAllah sampai saya beritahu. Okay? Sampai ke 7 lapis langit. Selepas itu ada pula selepas langit itu yang ke-8. Yang ke-8 itu dipanggil Sidratul Muntaha, wa indaha Jannatul Ma'wa. Di situlah tempat kemewahan-kemewahan syurga-syurga. Yang ke-8. Nah, yang ke-9 bukan langit lah, langit hijau ya. Yang ke-9 itu pula ada, dia panggil Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz, tempat duk simpan segala fail-fail kita. Orang dulu-dulu yang mati semua rekod simpan situ. Lauh Al-Mahfuz. Quran ini turun dari situ, dari Lauh Al-Mahfuz. Pekerja-pekerja Allah situ, pegawai-pegawai Allah semua di situ. Allah Mahfuz turun lagi pada bulan puasa, bulan Ramadan, semari dari situ. Itu 9. Naik ke 10, itu mana Arasy, Astana Allah. Nah, kita belum sampai lagi. Naik ke 10 itu Astana Allah, Arasy. Bagaimana besarnya itu? Itu Arasy. Baik. Kalau kita nak hubung, nak relevan ayat seperti itu, kita kena belajar sangat dalam. Sangat dalam. Kita ambil ni dulu. Ambil ni dulu. Kita kau fikir yang okay, sebab mungkin kita belum sampai tahap pemikiran yang begitu tinggi. Gitu.
Ayat 9, 10, 9, 12 surah Fussilat. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa yaj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin. Katakanlah wahai Muhammad, mana kita Allah suruh Muhammad kata. Sebab Nabi Muhammad ni pesuruh Allah, pesuruh Allah. Allah suruh kata macam tu, macam tu. Sesungguhnya Nabi kata, patutkah kamu kafir? Patutkah kamu kafir kepada apa yang menciptakan bumi dalam masa 2 hari itu? Allah cipta bumi fi yaumain, 2 hari 2 masa. Patutkah kamu nak ingkar Allah? Kafir itu mana ingkar? Tak patut kamu nak ingkar Allah, sebab Allah itu Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Patutkah kamu nak kafir kepada Allah yang menciptakan bumi dalam masa 2 hari? Atau ada 2 masa? Dan kamu adakah sekutu-sekutu baginya? Tak patut. Patutkah kamu pergi cari tok batin, cari tok bomo, cari tok pawan, tok pawan? Tak patut. Susah payah kita kena cari Allah, sebab Allah Maha Kuasa, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dia cari tok bomo tu dengar apa kerti apa tu rumah pakai selipar tak betul. Okey, sebab itu Allah maka itulah Allah, zalika rabbul alamin. Itulah Allah, Tuhan semesta alam. Dia cipta bumi, dia cipta segala-galanya, dia mengetahui. Okey, kita pergi ayat 10. Kena fikir. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwatiha min fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Ada? Dan dia menciptakan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh di atas bumi ini. Gunung-gunung yang kukuh di atas bumi ini Allah cipta sebagai paku. Saya tak pandai cerita bahasa Rawasiyah, dia cipta gunung tu sebagai pasok kukuhkan kedudukan. Gunung yang kukuh, dan sampai itu dia memberkatinya. Dan setelah dicipta gunung-gunung apa semua, dia memberkatinya. Dan dia menentukan kadar makanan-makanan penghuni bumi ini dalam masa apa hari pula. Dia menentukan kadar-kadar makanan dalam masa apa hari pula. Semuanya itu Allah lah yang menentukan kadar-kadar. Penjelasan itu sebagai jawapan bagi orang-orang yang bertanya, siapa buat bukit? Allah. Nabi iman kukuh, Nabi iman teguh. Siapa buat pokok-pokok? Semua Allah. Allah. Dia yang menentukan kadar makanan-makanan. Dialah semua segala-galanya. Okey. Ayat 11 pula. Summa stawa ila as-samai wa hiya dukhan. Faqala laha walil ardi itina taw'an aw karha. Qalata ataina ta'i'in. Kemudian Allah menuju langit pula. Menuju langit.
langit pada ketika itu masih lagi merupakan asap. Sebab tu kalau dukhan tu rokok. Dukhan tu rokok, orang panggil rokok, asap. Dia naik asap naik langit. Dia tak bawah. Dia naik. Dia nampak putih. Allah cipta langit. Langit pada ketika itu masih lagi merupakan asap. Lalu dia berkata kepada langit. Dan dia berkata pula pada bumi. Langit dan bumi ini kan makhluk Allah cipta. Selepas dia cipta bumi, dia cipta bumi dulu, lalu dia cipta langit. Maknanya dia cipta asas dulu. Sebab kita buat rumah kena buat asas dulu, buat atas. Dia cipta bumi dulu, baru dia berhajat nak cipta langit, dia buat langit. Maka dia berkatalah kepada kedua langit, bumi itu, dia kata, datanglah kamu keduanya menurut perintahku. Datanglah kamu keduanya, bumi dengan langit itu, menurut perintahku, dengan suka hatimu ataupun paksa, by force, paksa. Allah kata datang mari, wahai langit dan bumi, atau paksa. Maka kedua-duanya itu jawab. Kedua-dua langit bumi jawab, kami datang dengan suka hati. Datang Allah belaka, makhluk Allah belaka. Sebab itu kedua-dua tu pada satu ketika Allah offer pegang amanah. Pada satu ketika Allah offer pegang amanah, tapi mereka tolak. Langit yang bumi tolak, bukit gunung kan tolak, tak nak pegang amanah. Mana dalil? Takut kita berojok sana berojok sini, jadi confuse kita pula. Ada kita nak cerita kata tu makhluk Allah ke langit, bumi, gunung, ganam apa semua itu. Dalil dalam surah Al-Ahzab, Ustaz, surah yang ke-33 ayat 72. Surah Al-Ahzab ayat 72. Itu dalil. Surah yang ke-33 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ada tak? Kami itu pihak kerajaan Allah, para malaikat semuanya Allah kata kami. Sebab malaikat buat kerja semuanya on behalf of Allah. Kami telah beri tawaran, offer. Itu inna aradna al-amanata. Kami telah memberi tawaran, maknanya offer kepada langit-langit, bumi-bumi, gunung ganam, makhluk Allah yang besar-besar, taf-taf. Allah offer supaya mereka itu pegang amanah. Pegang amanah dari bos besar. Okay? Tetapi semuanya makhluk yang besar-besar itu tolaklah. Fa'abayna an yahmilnaha, tolak. Tak berani, kan rasa kerdil, rasa tak padan nak pegang amanah.
Apabila langit tolak, bumi tolak, bukit gunung ganan tolak, maka Allah ufur pula pada manusia. Wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan, diterima oleh Adam. Allah ufur pada Adam, pegang amanah. Amanah ni amanah agama. Maka apabila semua makhluk yang besar itu tolak, tak berani nak pegang amanah, manusia berani dia pegang. Sebab itu turun menurun, kerana dah amanah ini sangat besar, amanah agama. Tapi Adam terima, Allah ufur, bagi petah terima, tak fikir banyak. Dia fikir kerana kalau dia mati pun zuriat keturunan dia melalui pegang amanah, semua tak amanah. Maka sebab itu Nabi Muhammad orang sangat beramanah, mempersakui amanah. Wa kana al-insan zaluman innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim, jahil. Kenapa pegang amanah? Kalau tolak pun tak apa, sebab ufur. Tolak tak apa, sebab Allah ufur saja, Allah beritahu dah. Tetapi Adam no, pegang amanah, maka kita suruh pegang amanah. Marilah para nabi-nabi dulu 124,000 orang, para nabi-nabi sampai Muhammad, semuanya pegang amanah Allah. Allah kata manusia itu bodoh, jahil, zalim, tahu tak zalim? Hanya diri sendiri. Maknanya diri sendiri itu zalim. Sebab itu zalim ni ada dua. Zalim ada dua. Satunya zalim diri sendiri, yang kedua zalim kepada orang lain. Zalim diri sendiri seperti Adam. Adam alaihissalam, kis apa dia kena buang pada syurga? Kis apa? Sudah tentu ada kis. Bukan kena buang saja, dengan marahnya, get out, bos aku. Keluar, kamu berdua. Adam dengan Hawa, kis apa tu? Kis apa? Zalim diri sendiri. Sebab banyak di Quran zalim diri sendiri. Apa makna zalim diri sendiri? Orang melanggar perintah. Setiap yang melanggar perintah itu semuanya nama zalim diri sendiri. Doanya diri sendiri. Orang tak semayang, orang tak puasa, orang tak ada amanah, doanya diri sendiri. Mana? Orang zalim diri sendiri. Mana dalil? Itu kan semua tu, sebab tu saya tak bercakap. Kalau kita cakap dari sini, kopi lah kita. Kan? Kita tengok ayat Quran, belajar sebulan sekali. Lama kita confuse. Seperti mana Allah kata, itu Adam yang zalim diri sendiri. Allah kata dalam surah Baqarah ni juga, ayat 35. Surah Al-Baqarah ayat 35. Kita ambil cerita. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ada tak? Ada? Dia ada syurga,
Allah izin makan, nak makan apa sebuah hati, nak makan bebas. Tetapi dalam keadaan yang begitu bebas itu ada larangan. Ada larangan. Larangnya contoh Allah wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan dilarang. Jangan kamu berdua menghampiri, mendekati pokok yang dilarang. Pokok itu larang. Apabila kamu mendekati pokok, kamu termasuk orang zalim. Itu orang zalim di sini. Fatakuna minaz zalimin. Nah, Adam bukan menghampiri pokok saja, makan buah yang dilarang itu pula. Itu maknanya orang itu zalim di sini. Dalil lagi kata dia zalim di sini, Adam sendiri mengaku. Adam dengan Hawa itu mengaku kata dia duk menzalimi, duk menganiayai diri sendiri. Mana dalil? Setelah dihalang keluar daripada syurga, kerana kisnya melanggar perintah. Maka kaedah kitanya sejak orang melanggar perintah, orang itu duk menzalimi diri sendiri, duk menganiayai diri sendiri. Kan semua amanah-amanah itu kan kena pegang. Sebab itu apabila dia dengan Hawa jatuh mari ke bumi, dia minta maaf Allah. Mana dalil? Dalil dan surah Al-A'raf. Surahnya tuan-tuan dia belajar ni, kalau dengar saja tak rekod, kita lupa cara. Sebab itu kita kena rekod. Surah Al-A'raf, surah yang ketujuh, ayat 23. Ayat 23, surah yang ketujuh, Al-A'raf. Itulah dalil adalah ayat 23. Kita ingatlah kerana iman, kita ingatlah kerana Qala, dua-dua orang itu berkata setelah jatuh ke bumi ini. Dua orang itu Qala, berdua-dua itu, suami isteri. Rabbana zalamna anfusana. Tidak mengaku. Maknanya dia minta maaf, kami ya Allah telah menzalimi diri kami sendiri. Apa zalim di sini? Apa zalim di sini? Melanggar perintah. Okey? Maka sejak yang melanggar perintah itu tak zalim di sini, dia hanya diri sendiri. Jangan. Tapi Allah tu maaf. Jangan ambil mudah lah. Tekis ada kena halal di surga tu kan itu. Kan itu bukan kerana lain, kerana duk melanggar perintah. Walaupun kis lain ada, kis tertipu dengan syaitan, syaitan terganggu dia. Kan? Okey. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kami jadi orang rugi kalau Allah tak ampun. Tapi Allah ampun. 300 tahun dia melayu tu, 300 tahun dia minta maaf. Pelanggaran tu, apa ni, melanggar undang-undang, apa ni, perintah tu. Dan kita pun kena ambil kan. Pada kita semenjak umur balik, pada mana dah semenjak umur balik sampai sekarang kita melanggar perintah Allah. Maka kita minta maaf. Allah tu maaf, tak apa, Allah tu maaf. Ada juga Allah tak maaf. Jangan confident kan tu. Sebab maaf ni dia ikutkan Allah. Yaghfiru liman yasha, dia ampun pada siapa dia kehendaki. Allah ampun kepada siapa yang dia kehendaki.
Bukan semua kan. Sebab itu kalau kita kata orang ni bunuh orang, ada juga pelanggaran kemaafan. Tapi kalau kita mau mampu kau pada kau, apa hatiku? Dia mati lah tak apa tu. Sebab dia tak menyesal. Dia bunuh orang. Dia buat apa sesuatu, dia kata buah hatiku, badan kau dia. Dia buat hati ya. Maka situ mungkin Allah tak ampun. Allah tu ampun semua dosa, kecuali dosa syirik dia tak ampun. Hal lain semua. Sebab itu kalau orang buat hati dengan kerja dia tak terasa guilty, dia buat salah tak terasa salah, tak semayang dia tak terasa salah, dia buat benda salah dia tak terasa salah. Itu payah macam tu. Gitu. Sebab itu kita consider balik, consider semua. Sebab kita ni pernah ada lonting, semua nak jadi ahli syurga. Sedangkan ahli syurga dah tu pun kena keluar. Kena keluar. Baik. Boleh faham insyaAllah? Faham? Okey. Sebab itu langit dan bumi itu makhluk Allah yang tetap. Allah pun offer, jadilah nak pegang amanah Allah. Langit, bumi, gunung gana, tak nak takut, terasa kerja. Tetapi bila offer manusia, ada terima. Maka Allah kata manusia zalim. Kita kena terima amanah, tiba-tiba kita tak laksanakan amanah. Zalim. Zalim tu kita zalim lah. Boleh faham? Okay. Ayat 12. Kita ayat 12 surah apa tadi? Surah Fussilat. Surah Fussilat. Okey. Tu jangan lupa pucuk kita. Tu sebab kalau kita nak belajar tu, kita jadi fikiran kita luas sikit, luas. Allah buka. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Ayat 12 surah Fussilat. Okay. Okay. Lalu dia naik ke langit tadi. Dia jadi kalau 7 lapis lagi pula dalam masa 2 hari juga. Kita tengok daripada awal 2 hari. Dia cerita apa masa 2 hari tu? Itu ayat lain pula. Dia cerita apa? Sains. Dia cerita kita ni pun sains lah. Kita nak tengok sains Quran tinggi. Dia naik ke langit, dia cipta langit dalam masa 2 hari. Dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Mu urusan ni, mu kerja ni. Ya. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Allah mewahyukan wa auha itu pada setiap langit. Wahyu mana beri tugas. Wahyu kepada Nabi Muhammad tugas sekian. Wahyu kepada Nabi tugas sekian. Allah beri langit tugas urusannya. Dan kami hiasi langit dunia ni, ada langit yang dekat langit dunia. Allah hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang yang cemerlang. Masya Allah, itu langit dunia tu. Dan
kami memelihara, jaga dengan sebaik-baik. Bintang, bulan, matahari, semuanya, planet-planet Allah jaga dengan sejaga-jaga. Sebab dia ada perjalanan mereka, dia tak sama. Perjalanan semuanya planet-planet dia tak sama. Supaya jangan jadi accident. Ada juga jadi accident, silap. Dia, itu semua akan Allah. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Demikian itulah zalika takdirul azizil alim. Demikianlah takdir, ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Begitulah dia cipta di langit dunia ni, bintang-bintangnya cemerlang, gitu, dan Allah memelihara semua tu banyak sangat lagi, banyak sangat lagi. Kita hurai sikit dalam tafsir saya ambil. Aras Allah dulu, sebelum dia buat aras di atas langit sana. Aras sekarang ni di langit, bukan langit tujuh ya. Selepas langit yang tujuh tu yang ke-8, ke-8 apa? Kemewahan syurga, 8. Yang ke-9 apa? Lauh Mahfuz. Yang ke-10 Qamarah, paling tinggi sekali. Tak mungkin boleh sampai, kecuali Nabi saja yang boleh sampai dengan izin Allah. Mereka sendiri pun dia tak boleh sampai. Dia ada apa tu, ada border dia, tak boleh langkah daripada border kan. Ada tempat larangan, tak boleh masuk astana. Allah dulu pada ketika dulu dia aras dia di atas air. Aras Allah di atas air sebelum aras atas. Walam yakhluqu syai'an qabla al-ma'. Allah tak cipta sesuatu pun sebelum air. Dia cipta air dulu. Air dulu. Kemudian dia cipta semua tu dengan air. Allah tak cipta sesuatu pun sebelum dia cipta air. Allah tak cipta sesuatu pun sebelum dia cipta air. Dia cipta air dulu. Tak kala falamma arada an yakhluqul khalqa akhraja minal ma'i dukhanan. Tak kala dia berhajat nak cipta sesuatu, maka dia mengeluarkan daripada air itu dukhan, asap. Fartafa'a fawqal ma', maka asap itu naik daripada air. Asap naik daripada air. Fasammahu sama'an, maka dia beri nama angin. Naik asap. Semua air basal ma', kemudian kering air. Asap naik, air kering air. Air basal ma'. Faja'alahu ardan, maka dijadikan bumi. Dulu air je, air. Kemudian daripada air itu dia naik asap. Asap kering, jadi bumi. Okay? Pada jadi bumi. Summa fataqaha faja'alaha sab'a ardin fi yawmain. Kemudian bumi ini asalnya satu, kemudian dia retak, pecahkan, menjadikan 7 lapis bumi. 7 lapis.
Ini bumi pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Bumi itu juga tebalnya sejak lapis 500 tahun perjalanan. Jarak di antara bumi ke bumi pertama dengan bumi kedua 500 tahun perjalanan juga. Jadi kita kena pakai ilmu hisab. Nanti ada pula ayat lain pakai ilmu hisab. Kalau kita kata harta korun, yang Allah kata ada bumi telan harta korun. Korun yang terkaya di dunia zaman Bani Israel, zaman Fir'aun dulu, duduk di bumi yang ketujuh. Orang mari kaji bumi apa semua tu, korun yang dapat sikit-sikit kerana dia duduk bumi yang ketujuh. Di Mesir sana ada satu tasik besar, namanya tasik korun. Namanya tasik korun. Tempat orang manjat sekian ni, tak tahu dalam mana. Dalam mana dia? Itulah kuasa Allah. Maka Allah jadi bumi ini, fa khalaqal arda ala hud. Bumi ini duduk di atas satu ekor ikan. Ikan besar. Mana ikan? Ikan. Dia jadi bumi itu tadi pula hari Senin dengan hari hari Ahad dengan hari Senin. Hari Ahad dengan hari Senin. Bumi ini pula letaknya di atas ikan. Al-Hud, ikan yang disebut itu, yang disebut Allah dalam surah Nun wal qalam ma yasturun, ataupun orang Melayu kata sebut ikan Nun. Ikan Nun, ikan yang besar tidak nama. Bumi ini di atas ikan. Apabila ikan bergerak, dia bergerak. Wal hud fil ma, ikan itu dalam air. Wal ma, air itu pula ala zuhri sofat. Air itu duduk atas belakang satu sofat, batu besar, gitu, batu besar. Wasofat ala zuhri malak, batu besar duduk atas belakang seorang malaikat. Batu yang besar atas malaikat. Itu kena kaji sungguhan. Wal malak ala sakhratin, malaikat itu pula duduk di atas satu sakhrah gua besar. Wasakhrah firri, gua itu pula duduk di atas angin. Duduk tahu. Yang mana angin itu atau batu gua itu yang Allah sebut dalam surah Luqman. Tak ada masa kita baca. Mas, yang mana gua itu batu besar itu yang Allah sebut dalam surah Luqman. Fataharrakal hud, apabila ikan itu bergerak, fatazalzalatil ard, maka bumi pun akan bergegar. Kalau ikan tergerak, bumi akan bergegar. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini dah bergerak zilzal, kerana ikan bergerak. Fa'arsa 'alaiha al-jibal faqarat al-jibal tafjuru 'ala al-ardi wa dzalika qaulu ta'ala, seperti mana Allah kata dalam surah Al-Anbiya. Panjang pula lah cerita, banyak pula. Seperti mana Allah kata dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 Al-Anbiya, ayat 30, 31, 32. Boleh tengok lah, kita tengok surah yang ke Al-Anbiya, surah yang ke-21.
Itulah. Itu dia. Ayat 30, 31, 32 rujukkan kita jadi cerita ni panjang. Panjang. Ada satu kitab baru keluar karangan ulama-ulama sains Arab lah yang dia hurai ayat-ayat Quran tentang kejadian bukit, kejadian semua itu dia hurai. Bagus. Sebab itu dia nak kita tu mendalami Quran. Baik. Habislah cerita kita tu ayat 29. Ayat 29 kita nak pergi lebih dalam lagi tu. Banyak sangat sebab Quran sebuah ni besar kan. Berapa bulan baru kita 29 ayat. Sedangkan surah Baqarah ni 260 berapa? 286. Baik. Kita pukul 8.40. Sikit lagi kita ambil. Ini pun sains ni. Ayat 30 surah Baqarah. Tadi ayat 29. Ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Para malaikat lah kata para malaikat. Saya nak tanya sikit. Guna apa Allah kita dan jin? Apa guna? Apa maksud? Untuk ibadah, untuk sembahyang. Apa guna Allah cipta mereka? Ya? Untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Awal tu kita tak ada raja, dia tak kerja, dia juru perintah. Siapa yang melaksanakan perintah Allah? Malaikat. Mana dalil? Ada malaikat semua, sebab itu kena beriman malaikat. Dalil kitanya dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 1. Surah yang ke-35. Ini kita nak tahu tentang 3 makhluk: malaikat, jin, manusia. Surah yang ke-35 ya, surah Fatir. Okey. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula. Itu dari kita. Segala puji bagi Allah. Apa segala puji bagi Allah? Apa makna segala puji bagi Allah? Kata Alhamdulillah. Okay.
Puji-puji semuanya itu ada 4. Kita hurai lagi. Kata segala puji bagi Allah, puji-puji semuanya bagi Allah ada 4. Pertama, Allah puji diri sendiri. Setiap ciptaan yang besar, setiap peristiwa yang besar, dia mulakan alhamdulillah. Maknanya dia puji diri sendiri. Peristiwa Fatihah, alhamdulillah, kerana pembukaan Al-Quran. Kerana pembukaan Al-Quran, dia mulakan alhamdulillahirabbil alamin. Peristiwa cipta malaikat ni, langit, bumi, dia mulakan alhamdulillah. Peristiwa dia jadi malam siang, dia mulakan alhamdulillah. Itu peristiwa. Allah puji di sini. Puji yang kedua, Allah puji hamba. Allah tak puji hamba kecuali dia test, dicuba. Dia beri kekayaan, dicuba dengan kekayaan. Dia beri pangkat derajat tinggi, dicuba dengan pangkat derajat tinggi. Dia beri kuasa, dia cuba. Dicuba lagi. Apabila lepas pujian itu, baru dia puji. Kata, dia puji. Dia puji. Seperti dia puji para nabi-nabi. Dia beri kekayaan, dia beri pangkat, dia beri kuasa. Puji. Sebab itu Allah kata, ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebab hamba orang sabar, orang tahan diuji. Nabi Ayub, dia beri kekayaan. Kaya Nabi Ayub, orang Itali. Umat Itali Nabi Ayub tu. Umat Nabi Ayub. Kaya, pangkat tinggi, tanah banyak, binatang ternakan banyak. Tetapi diuji, habis tak ada apa. 17 tahun dia sakit. Tak apa, tapi Nabi sabar. Ayub sabar. Uji. Akhirnya Allah puji lah. Allah puji hamba. Dia uji dulu. Puji yang ketiga, hamba puji Allah. Hamba puji Allah. Kita puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama dia. Alhamdulillah. Puji Allah. Seteguk air kita minum, hak Allah. Sesuap nasi kita makan, hak Allah. Puji Allah. Kita puji Allah. Hamba puji Allah. Haji Malik. Okey. 3, hamba puji Allah. Yang kedua apa? Allah puji hamba Yang pertama apa? Allah puji diri sendiri. Dia puji diri sendiri tu, setiap peristiwa yang besar dia mulakan alhamdulillah. Dia mulakan alhamdulillah. Banyak dan perhatian mulakan alhamdulillah. Itu peristiwa. Puji yang keempat, hamba puji hamba. Kita puji sesama kita, tapi semuanya puji itu kerana Allah. Jangan segala puji bagi Allah. Gitu dah. Kita puji Najib kerana Najib bijak, naik petrol 20 sen. Kita puji. Ya dah. Kita puji Najib bijak. Dia puji kita juga. Ajak dia sobat. Kita Nabi puji sobat dia, sobat puji Nabi. Tapi semuanya puji-pujian itu kerana Allah. Bukan puji no projek lah puji. Itu tak tu, bukan puji kerana Allah tak. Faham tak? 4 pujian semuanya kerana Allah. Okey. Mari. Okey. Itu puji alhamdulillah. Ini pun alhamdulillah, dia mulakan alhamdulillah tu kerana peristiwa cipta langit bumi dan cipta malaikat. Dalam mulut Allah puji bagi Allah, puji diri sendiri. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, dialah cipta langit dan bumi. Kemudian lepas cipta langit dan bumi itu, ja'ilil malaikati rusula, dia cipta malaikat pula. Kenapa cipta malaikat? Supaya mereka itu jadi utusan dia. Malaikat kena jadi utusan, rasul dia, rasul utusan.
nak mengurus segala urusan kerajaan Allah. Hujan, ribut, rezeki apa semuanya urusan malaikat. Semua urusan malaikat. Malaikat buat kerja, semuanya atas nama Allah. Malaikat, Allah tak buat kerja, Allah tak buat kerja. Allah juga perintah. Tu kerja sebenar-benar. Perintah. Dia nak macam tu. Malaikat lah makhluk yang tak derhaka sama sekali. Okey? Boleh faham tak? Malaikat makhluk yang sangat patuh. Dia ada sayap tu. Uli ajnihatil masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khulqi ma yasha. Semuanya malaikat tu ada sayap. Masna 2 sayap, 3 atas, 4, 5 yazidu fil khalqi ma yasha. Apa saja dia nak dia buat. Malaikat Jibril, ketua pada segala malaikat, dia mempunyai 600 sayap. 600 sayap tu apabila dia berupa asal dia tertutup ufuk, tertutup alam ni besar. Dan dia boleh berupa dengan seorang lelaki. Apa saja dia nak dia boleh berupa. Dulu masa Nabi ada, dia turun mari mengajar. Mula-mula dia turun mari nak buat perhatikan Nabi Muhammad tu dengan rupa asal. Pingsan ada. Pingsan ketika Nabi nak munajat di gua Hira, pingsan. Balik cerita dengan Khadijah binti Khuwailid, bini dia. Semua selimut aku menggigit takut. Itu adalah malaikat Jibril. Waktu mari Iqra. Dia rupa asal. Begitulah kata malaikat ni, Allah cerita dia. Itu kalau malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Israel, apa semua malaikat-malaikat tu banyak tu ada urusan masing-masing. Banyak sangat. Okey. Itulah. Ini ayat 30 bagi malam ni kita kata ayat 30 surah Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Itu malaikat. Ingatlah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Dia kata apa? Hei malaikat, aku nak jadi seorang khalifah di muka bumi, seorang manusia. Khalifah sebagai pengganti. Itu khalifah mana pengganti? Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Rasulullah tak ada, jadi mari khalifah pertama Abu Bakar. Tak ada pula Abu Bakar, khalifah yang kedua diambil alih oleh Umar. Khalifah yang ketiga diambil alih oleh Uthman. Begitulah khalifah-khalifah. Najib khalifah itu kan berapa tahun lah. Yang berapa tahun. Sebab dia semua orang pegang tanggungjawab ni jadi khalifah. Nak membentuk manusia. Nak ajak manusia semua ke syurga. Cara ini. Nak ekonomi, nak bangunan semua, tapi caranya kena jadi ahli syurga belaka. Khalifah tu. Najib. Okey. Lalu mereka itu apabila Allah kata aku nak jadi manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pengganti Allah. Nak menjalankan tugas. Aku nak jadikan khalifah di muka bumi. Malaikat tu kata, malaikat itu berkata, bila Allah beritahu kata dia nak cipta manusia, belum ada, bumi dah ada, manusia belum ada. Malaikat tu berkata,
Mengapa engkau nak cipta khalifah di muka bumi ni? Orang yang dia buat kerusakan. Apa mu nak buat khalifah di muka bumi ni? Orang dia buat kerusakan. Kan ada contoh dah. Ada contoh dah sebelum manusia ada di sini ni, jin dah ada. Jin 2000 tahun Allah cipta jin sebelum manusia 2000 tahun. Dia berperang ke pulau asal, dia berperang ke pulau-pulau, dia bertumpah darah dah. Sebab itu malaikat kata kepada Allah, kenapa nak jadi khalifah di muka bumi? Orang dia merosakkan di muka bumi ni. Kenapa nak buat? Bukan kata nak bantah Allah tu, tidak. Dia bagi contoh. Malaikat kata orang dia merosakkan di muka bumi ni, dan dia menumpah darah. Orang dia berkelahi dah barang muka bumi, yasfikud dima. Padahal mereka kata, padahal kami lah senantiasa bertasbih, kami lah senantiasa memuji engkau, kami lah senantiasa mensucikan engkau. Kenapa lagi? Nak buat apa? Maknanya tak perlulah. Seolah-olah itulah bantah malaikat. Bukan bantah, nak tahu apa hikmat nak cipta lagi manusia, sedangkan kami ni senantiasa mensucikan Allah, senantiasa memujikan Allah, senantiasa bertasbihkan Allah. Mereka itu mereka. Maka Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata, shut up, diamlah. Aku tahu yang kamu tak tahu. Aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Maknanya ada hikmah. Ada hikmah nak cipta manusia di sini. Malaikat hanya nak beri contoh jin terlebih dulu. Sebab jin itu Allah cipta terlebih dulu daripada cipta manusia 2000 tahun. Mereka duduk berpegang dah muka bumi duduk pada abang dah. Sebab itulah malaikat itu kata gitu. Maka Allah kata, tak usah cakap, aku beritahu, aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Jadi cakap ni panjang puluh 9 lah. Cukup situ dulu. Cukup pegang di situ. Pegang situ, kita kuliah akan datang, kita sambung ayat 31. Tapi itu pun kena hurai lagi tu dengan ayat lain. Ayat 30 itu kena hurai dengan ayat lain lagi. Okey? Setakat ini insyaAllah mudah-mudahan kita sambung lagi kuliah kita. Itu sebagai detail kita. Okay. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا منهاج حياتنا اللهم وفقنا للطاعة وأعنا على إقامة دينك وعلى إحياء سنة نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya ucapkan selamat hari raya. Saya batin kepada tuan kepada perempuan. Saya balik esok ke petani. Ada sedikit korban-korban dari sini pun ada. Dari tempat-tempat lain pun ada sedikit. Balik untuk orang sana lah. Itu, terima kasih semua. Terima kasih.